Okey, Akhil baca doa lah, Akhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Okey. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey. Okay, hari ni kita sambung kelas kita, tajuk yang keempat ni untuk bahagian ayat hukum, hadis hukum, berkaitan dengan hadis hukum, iaitu tajuk menjauhi perlakuan ganas dan menjaga maruah diri. Dia macam ada dua tajuk lah, satu tajuk je, tapi sebab hadis tu Nabi sebut tentang dua golongan ni lah, dua golongan ni. Okey, antara yang kita fokus hari ni belajar, utamanya tentang tuntutan hukum daripada matan hadis tadi. Okey, matan hadis yang kita akan baca nanti. Yang kedua, istinbat hukum berdasarkan lafaz sinfan min ahli nar. Ini macam biasalah, bila ayat hukum dengan hadis hukum, dia mesti ada istinbat hukum lah. Yang ketiga, perbuatan yang termasuk dalam kategori berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri. Okay, lepas tu kepentingan menjaga ketenteraman awam dan maruah diri. Ini empat benda lah yang kita akan fokus pada pagi ni. Okey, kita mula dengan kalam baginda dulu. Pagi ni kita mula dengan Wani dululah. Boleh Wani? Wani ada tak? Syazwani. Wani dah? Ada ni Wani. Wani? Mic dia tak bunyi kot. Mic tak bunyi. Tak apalah, dah bunyi suara Akhil. Akhil lah dulu, mula. Aha. Hadis ni ya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan daripada penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya lagi, iaitu satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor lembu untuk mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat dengan sempurna, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepadanya, menggoda lelaki ke arah melakukan zina. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit, supaya orang kagum akan mereka. Mereka tidak akan masuk ke syurga dan tidak akan mencium baunya, walaupun bau syurga itu mampu dihidu dari jarak perjalanan tertentu.
Okey, Ustaz Amni. Okey, hadis ni ni hadis kita punya hadis utama tajuk kita lah, iaitu antara yang kamu kena ingat ni perkataan ni lah, sinfan min ahlin nar. Okey, iaitu pada dua golongan daripada penghuni neraka. Ingat ni, sinfan min ahlin nar, dua golongan daripada ahli neraka. Lam arahuma ni pada yang belum pernah aku melihatnya lagi. Kan maksudnya yang belum pernah Nabi SAW tengok dia lah, iaitu pada kaum yang memegang cemeti seperti ekor lembu. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Baqar ni kan lembu. Okay. Yadribuna bihan nas. Daraba kan pukul apa? Pukul manusia. Okey. Kita huraian panjang balik lah. Ni saja ulang balik ni. Ni yang pertama lah, golongan yang pertama. Okey, kamu ingat ni golongan yang pertama lah. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Kadang-kadang soalan dia akan naik, dia akan ambil petikan sikit kadang-kadang. Maksudnya mungkin soalan tu dia keluar petikan ni, ni maksud dia pada kan? Maksud umum lah kan. Maksudnya satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor lembu dan dia pukul manusia. Cemeti ni hak panjang tu lah. Ada kau gambar cemeti saya tengok di Google ni. Nah, tu dia. Bisa tengok? Nampak? Nampak. Itulah cemeti tu. Tu banyak jenis dah. Dia ni kalau orang zaman dulu ni kadang-kadang dia pakai apa? Dia pakai ekor lembu lah kan. Ekor lembu kan panjang juga kan. Zaman lalu ni banyak pakai tali kan. Okey, ni contoh lah, contoh cemeti. Okey. Lepas tu yang kedua pula wanisaun. Ni yang golongan perempuan pula lah. Tadi ni lebih berpukul orang ni bukanlah perempuan tak boleh, selalunya orang lelaki lah. Kan yang ganas-ganas ni selalunya orang lelaki lah. Ni yang kedua pula orang perempuan pula. Wanisaun kasiyat. Mula pada wanisa ni baru golongan yang kedua lah. Kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat. Kan tu Nabi guna istilah. Apa dia? Wanita-wanita. Okey, yang berpakaian tetapi bertelanjang. Kan seolah-olahnya lah bukan telanjang terus. Kalau telanjang terus itu tak panggil lah kata pakai pakaian. Ni pakai pakaian tapi telanjang. Apa maksud dia? Itu tidak menutup aurat dengan sempurna. Kan jarang, ketat, jarang ketat ataupun nampak kulit, nampak bentuk badan, kan. Pakai baju tapi seolahnya apa? Macam seolahnya Nabi kata seperti bertelanjang lah. Sebab apa? Sebab orang boleh nampak. Kan? Orang boleh nampak. Yang cenderung kepada perbuatan maksiat. Kan? Yang cenderung kepada perbuatan maksiat. Ni yang dekat sini lah ni, ayat dekat sini lah. Kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat. Okay. Dan pada mencenderungkan orang lain kepadanya. Goda orang. Dia bukan, dia cenderung pada benda maksiat dah. Dia bila dia pakai macam tu, dia goda pula orang lelaki. Dia goda pula. Okay. Menggoda lelaki ke arah melakukan zina lah kan. Barulah ru'usahunna. Ru'us kan ru'us kan ra'sun kan. Ra'sun pada kepala. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit supaya orang kagum akan mereka. Ni zaman dulu lah, zaman lalu ni orang sanggul ni kalau bertuduh elok sikit tu tidak termasuk dalam hadis ni lah kan. Cuma Nabi nak sebut ni zaman dulu macam tu. Kan sampai apa siap bonggol apa macam bonggol unta yang sengit lagi kan. Apa Nabi sebut dua golongan tadi, laki hak orang hak pukul orang kan, orang perempuan yang buka aurat, goda orang lelaki kan. Nabi kata apa? Mereka tidak akan masuk ke syurga. La yadkhulnal jannah. Depa tak akan masuk ke syurga. Bukan sekadar tak boleh masuk ke syurga, depa tidak akan mencium bau syurga pun. Cium pun tak boleh, mesti duduk jauh-jauh pun tak boleh. Jangan kata masuk syurga, duduk jauh pun tak boleh bau. Kan? Walaupun pun Nabi kata walaupun bau syurga itu mampu dihidu dari jarak perjalanan tertentu. Maksudnya kalau jarak yang jauh ni, syurga ni dia kata dia wangi sungguh, sedap bau dia, daripada jauh perjalanan pun boleh bau dah. Tapi apa? Dua golongan ni
dah lah tak boleh masuk syurga. Tak boleh pula bau syurga. Kan? Dia ada video kalau kamu cari Dr. Kamilin Jamilin. Dr. Kamilin. Saya tak ingat awal tahun hari tu apa. Dia ada share dalam Facebook dia tentang video orang yang ni lah. Orang yang terakhir nak minta masuk syurga ni. Dia ada, kalau kamu rajin kamu cari balik lah video tu. Kan? Cari video tu dalam hadis macam mana Nabi cerita ada seorang tu dia punya teringin nak masuk syurga tu dia boleh bau tak parah. Tapi lah dia minta masuk syurga jugalah. Tapi nak kata bau syurga tu bau yang sangat nikmat lah kan. Okey. Sampai kat situ, okey, kita tengok ni pengertian perlakuan ganas dan maruah diri. Yang ni Alia ada Alia? Ya Ustaz. Ya, Alia sambung. Tuntutan hukum berdasarkan Berapa cara tuntutan hukum tuntutan hukum. Okey, Ustaz yang terskip. Okey, terus. Hadis ini menjelaskan pengharaman perbuatan ganas seperti penguasa zalim yang memeras Ustaz. Memeras orang bawahannya dan mengganggu ketenteraman awam. Yang kedua, pengharaman wanita yang tidak menutup aurat, berpakaian nipis dan ketat, wanita yang menarik perhatian lelaki dengan bertabarruj, dan wanita yang membuat lenggok yang menggoda lelaki. Dan kedua golongan ini iaitu yang berkelakuan ganas dan wanita yang tidak menjaga maruah diri tidak akan masuk ke dalam syurga. Alia, bertabarruj tu apa? Melebih-lebih kan? Maksudnya dalam menghias diri, berlebih-lebihan dalam makeup, dalam berhias dirilah. Kan, tabarruj. Okey, ada 3 lah tuntutan ni kan. Pertama pada pengharaman perbuatan ganas, dia bagi contoh ni seperti penguasa zalim lah yang memeras orang ramai bawahannya dan mengganggu ketenteraman awam. Orang yang mengganggu ketenteraman awam pun termasuklah. Okey, masuk dalam pengharaman ni. Yang kedua pula, pengharaman wanita yang tidak menutup aurat, berpakaian nipis dan ketat, wanita yang menarik perhatian lelaki dengan tabarruj. Kan? Sebab tu Ustaz lebih cenderung, maksudnya bahawa kalau orang perempuan, kalau yang normal, kita setakat pakai bedak nak bagi kulit dia sama. Okey. Pakai lipstick untuk sekadar apa? Untuk sekadar bagi nampak apa? Tak pudar jelah bibir dia. Kan? Sekadar tu tidak apa. Tapi yang berlaku dia pakai lipstick dengan merah. Ini semua kalau ada unsur menarik perhatian lelaki, dia termasuk dalam hadis ni. Jadi kita ni nak pakai apa pun, utamanya tutup aurat lah. Lepas tu dari segi hiasan-hiasan apa ni apa blusher apa istilah perempuan ni macam-macam lah. Kan maksudnya jangan sampai peringkat menarik perhatian. Okey, itu yang pertama lah. Tapi orang perempuan ni kadang-kadang dia akan kalah bila nak nikah lah. Kan bila kahwin ni kadang-kadang ustazah pun dia hilang ustazah dia. Kita padahal sama juga bila hari perkahwinan ke hari lain ke kita tak boleh. Maksudnya make up tadi ala kadar. Kan kalau kita cantik cukup dah cantik. Cantikkan kecantikan semula jadi. Kan. Tabarruj ni maksudnya macam yang ni tadilah. Yang Alia kata tu lah maksudnya dia boleh nak menarik perhatian berlebih-lebihan. Okay. Yang kedua pula dia wanita yang membuat lenggok yang menggoda lelaki. Lenggok ni boleh jadi dari segi bahasa. Kan? Sebab tu budak perempuan nak sembang budak lelaki kecuali orang yang mahram kita okeylah. Ayah kita ke, abang kita ke, nanti suami kita ke, tak apalah kita lenggok bahasa pun. Kan? Tapi duk cakap dengan Syakirul, kan kita panggil abang Syakirul. Kan tu lenggok bahasa tu tak boleh. Kenapa Apa? Kenapa Sagi dia ada unsur menggoda. Sagi habislah hati Syakirul cayak kan. Itu yang suara perempuan yang aurat tu yang tu lah, yang melenggok-lenggok kan tu. Suara yang cakap biasa tadi macam Alia baca tadi itu bukan melenggok-lenggokkan suara. Itu baca, itu bukan aurat. Yang aurat tu dia yang melenggok-lenggokkan. Kan. Okey, yang kedua pada lenggok dari segi pergerakan lah. Apa bagi catwalk catwalk tu.
kan, maksudnya lenggok bagi punggung bergerak sikit kan, bagi ni nak goda kan, itu termasuk juga dalam hadis ni lah. Okey. Yang ketiga, kedua-dua golongan ini iaitu yang berkelakuan ganas dan wanita yang tidak menjaga maruah diri tidak akan masuk ke dalam syurga. Okey. Ni bukan kita yang menerakakan orang. Ni apa? Ni kita kata ancaman yang Nabi sebut. Kan? Masuk neraka ke tak, itu bukan kerja kita. Kerja kita ni macam Nabi jugalah. Kita menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Apa yang Allah Ta'ala larang. Bukanlah bermaksud orang kita confirm orang yang tak tutup aurat ni memang masuk neraka. Tapi lah hadis sebut macam tu lah. Siapa yang memasukkan mereka neraka ke tak, tu Allah Ta'ala. Tu bukan kerja kita lah. Kerja kita hanyalah menyampaikan ilmu. Okay. Okay, terus Syakirul, sambung. Syakirul. Yang perlakuan ganas dan maruah diri. Okay. Perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara sengaja sehingga membawa kesan negatif terhadap fizikal, harta dan emosi. Maruah diri, nilai-nilai kebaikan, kemuliaan diri atau kehormatan diri yang ada pada diri seseorang. Okey, ni pengertian dia lah. Kan, perbuatan, tingkah laku yang dilakukan secara sengaja sehingga membawa kesan negatif terhadap fizikal ni mungkin tubuh badan orang kan. Fizikal juga boleh jadi tempat ke, sesuatu tempat kita pergi rosakkan, vandalism, okey. Harta, dari segi harta ataupun emosi seseorang. Maksudnya perbuatan dan tingkah laku lah yang dilakukan secara sengaja. Kan, sengaja. Kalau benda tak sengaja ni memang apa? Dah tak sengaja kan. Nak buat macam mana kan? Sama juga maruah diri pula, nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan, kemuliaan diri atau kehormatan diri yang ada pada diri seseorang. Inilah maruah kita. Kan, maruah kita sebab itulah dia ada nilai apa, malu kan. Kita ada malu pada diri kita. Sebab itulah apa ustaz, kita panggil juga, bahasa kita panggil sebagai kemaluan. Sebab apa panggil kemaluan? Sebab malu. Kan? Jadi benda tu bukan sekadar bubuh nama, memang apa, simbolik. Jadi pada diri kita, sebab itulah kita kena tutup aurat tadilah, sebab kita ada apa? Ada benda aib pada diri kita, yang benda yang kita patut kita malu. Okey, terus apa ada kita? Aida. Ya Ustaz. Ya, sambung Aida. Cara ulama mengistinbat hukum. Ulama mengistinbatkan hukum haram berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri berdasarkan lafaz sinfani min ahlin nar. Lafaz ini bermaksud dua golongan manusia penghuni neraka. Setiap perbuatan yang menerima balasan neraka menunjukkan dosa besar dan hukum melakukannya adalah haram. Oleh itu, haram untuk manusia berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri. Okey, terima kasih. Utama ulama mengistinbatkan hukum haram. Kan, hukum haram apa? Berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri. Okey, yang dia ayat dia sinfan min ahlin nar. Kamu ingat je lah. Dia duduk depan hadis sekali kan, dari kita baca hadis kan. Duduk depan sekali. Lafaz ini bermaksud dua golongan manusia penghuni neraka. Dapat dua markah lah. Lafaz sinfan min ahli nar dapat satu markah. Lafaz markah yang kedua dia dua golongan manusia penghuni neraka. Okey. Lepas tu berapa? Setiap perbuatan yang menerima balasan neraka menunjukkan dosa besar dan hukum melakukannya adalah haram. Kan? Dosa besar dan juga apa? Orang yang buat dia adalah haram. Perkara yang haram lah. Sebab apa? Sebab Allah Nabi bagi ancaman neraka. Kan? Okey. Oleh itu haram untuk manusia berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri. Kamu ulang balik je ayat dia. Oleh itu tu kesimpulan lah kan. Oleh itu haram untuk manusia berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri. Okey. Boleh? Jadi senanglah. Sinfan min ahli nar. Lepas tu apa maksud dia? Maksud dia golongan manusia penghuni neraka. Okey. Lepas tu siapa yang perbuatan yang menerima balasan neraka menunjukkan dosa besar dan hukum dia adalah haram.
Oleh itu haram untuk manusia melakukan berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri. Okey, terus kita tak ada Dini lah ni dah. Dini masuk lah ni? Tak masuk. Nurin. Nurin ada? Ya, ada. Ya, sambung Nurin. Perbuatan yang termasuk dalam kategori berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri. Berkelakuan ganas. Penguasa yang zalim, merosakkan harta dan kemudahan awam, memeras ugur atau menyertai kongsi gelap, lumba haram yang membahayakan orang lain. Membahayakan? Membahayakan orang lain. Bunyi macam membahagiakan je. Membuli dan mencederakan orang lain. Okey. Merosakkan maruah diri. Pergaulan bebas antara lelaki dan dengan perempuan. Memakai pakaian yang menjolok mata. Bersekedudukan atau duduk berdua-duaan tanpa ikatan yang sah. Melakukan hubungan luar tabi'i, pergi ke tempat-tempat maksiat. Okey, terima kasih Nurin. Okey, ni contoh tu tadi kita tengok apa berkelakuan ganas, merosakkan maruah diri, macam mana pendetailan dia. Ni dia pendetailkan lah. Okey. Yang berkelakuan ganas tadi, adakah semestinya pakai cemeti tu je kan? Jadi dia luaskan. Okay, yang pertama apa dia? Penguasa yang zalim, kan? Pemimpin yang zalim, dia menzalimi rakyat dia, termasuk walaupun dia tak pukul orang pun. Kan? Dia buat cara lain, dia zalim kepada rakyat dengan cara lain. Termasuklah hadis ni. Yang kedua, merosakkan harta dan kemudahan awam. Yang ni pun sama, kita tak pukul orang, tapi merosakkan harta benda awam. Kan dekat taman, ada public phone lah, macam-macam masyarakat kita kadang-kadang dia rosak. Ini termasuk juga benda yang haram, termasuklah hadis tadi. Okay. Yang ketiga, memeras ugut atau menyertai kongsi gelap. Ni perah ugut orang, ni dahsyat lah kan. Ni tak ramai lah orang Melayu ni, walaupun ada cerita-cerita Melayu kan duk buat cerita pasal kongsi gelap ni. Okay, memang ada lah, lariti memang ada kan. Yang keempat, lumba haram yang membahayakan orang lain. Sebab lumba haram ni dia bukan seorang je. Kalau dia lumba seorang dekat litar litar yang kosong tak ada orang, mungkin hak tu pun hak tu tak termasuklah dalam ni. Tapi dia termasuk dia merosakkan diri dia sendirilah kan. Dia tak masuklah pelakuan ganas. Tapi kalau lumba haram yang membahayakan orang lain ni maksud dekat highway, dekat jalan utama kan. Lagi bila insiden melibatkan orang lain yang membahayakan orang lain. Okay. Yang seterusnya, membuli dan mencederakan orang lain. Bunyi apa tu tak ada. Ingatkan ada orang masuk. Membuli dan mencederakan orang lain. Ni memang termasuklah, tampak orang pukul orang kan, macam-macam lah. Okay. Merosakkan maruah diri pula. Okay. Pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan. Okay. Pergaulan bebas ni maksudnya pergaulan bebas ni boleh jadi ramai. Kan. Dia bebas lah. Dia pegang tangan macam-macam, rapat kan. Gaul bebas. Okay. Memakai pakaian yang mencolok mata. Kan. Ustaz dia ingat dulu menjolok mata. Mencolok memakai pakaian yang mencolok mata. Maksudnya pakaian yang kita sebut dah tadi lah, yang jarang, yang terbuka aurat, yang ketat. Okay. Yang seterusnya, bersekedudukan atau duduk berdua-duaan tanpa ikatan yang sah. Ni bila duduk berdua ni lagi dahsyat lah kan. Kita pun tahu hadis Nabi sebut, yang ketiga adalah syaitan. Lelaki dan perempuan yang berdua-duaan, kita kata yang ketiga dia adalah syaitan. Yang seterusnya, melakukan hubungan luar tabi'i. Kan? Melakukan hubungan luar tabi'i ni maksudnya bukan ni lah, luar tabi'i ni lain pada yang biasalah, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Sama juga, termasuk jugalah merosakkan
Yang berlainan jantina tu zina kan. Hak lain ni kita panggil liwat, musahaqah kalau perempuan-perempuan kan. Ini termasuk juga. Kemudian pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Termasuk jugalah kan. Tempat maksiat ni memang kalau kita pergi memang termasuklah merosakkan maruah diri kita sebagai seorang Islam kan. Tak patutlah kan. Dulu ada beberapa tahun lepas ada seorang artis yang terkenal lah, dia siap buat apa? Buat pelancaran tudung di disco kan, walaupun lepas tu tak tahulah maksud minta maaf ke tak, tapi benda dekat Zouk kan? Zouk. Kat Zouk. Zouk kan Zouk sebut je lah. Tak tahu. Tak biasalah, selalu lalu dulu sebab dia pun tak jauh dengan KLCC je. Dekat betul ke area Bukit Bintang tu. Betul, dekat area Bukit Bintang. Kira yalah tak sesuai lah kan dengan tudung tu. Kan tak sesuai dengan tudung. Dulu zaman Ustaz belajar dulu biasa juga ronda dengan kawan kat jalan Bukit Bintang tu. Saja nak tengok kan. Tengah malam kadang memang ramai lah kadang ada orang, ada pelacur tunggu tepi jalan, tiba-tiba ada kereta lalu akan ambil depa. Betul tak? Saya pun pernah pergi lawatan dekat dekat Bukit Bintang tu memang meriah lah tengah malam sebab dia banyak disco. Kamu pernah pergi tak? Lawatan ada waktu sekolah rendah lah, lawatan dekat apa nama tempat tu kan, tapi dekat area Bukit Bintang lah. Kita orang turun-turun bas je nampak 2 orang maknya. Ya. Situ memang kawasan dia lah tengah-tengah malam ni dengan disco penuh kan. Banyak, dahsyat lah. Dulu terkenal lorong Haji Taib. Lorong Haji Taib ni yang terkenal dengan pondan lah. Kalau dekat zaman Ustaz belajar dulu dekat Alustang ada juga. Dekat ni stesen kereta api. Sekarang ni kalau kamu pernah pergi, dia belakang pada Pekanbaru, dia ada KFC dan Pizza Hut yang besar juga lah kat situ, ada drive thru sekali. Belakang tu dulu, jalan tu dia boleh pergi ke stesen kereta api. Belakang tu dulu zaman Ustaz sekolah memang ada pelacur pondan. Ustaz biasa duduk situ dulu. Ustaz duduk ada pusat tuition. Ustaz memang biasa tidur kat pusat tuition tu dulu dengan kawan. Masa dekatan apa sudah, di tempat 5 gitulah. Memang ada pondan tu. Kami biasa pergi naik motor pergi ronda belakang tengok ada maknya. Ramailah yang tunggu nak ambil pelanggan. Di zaman dulu lah, ni siapa tak pasti ada ke tak. Okey, tu dia punya huraian dia lah. Okey. Seterusnya kita pun ni tak banyak mana ni. Kita pun masa pun ni tak banyak sangat dah. Lepas ni ada kelas dah ni? Ada kelas Google Meet ke? Lepas dia rehat. Lepas dia rehat. Okey, tak apalah, kita tak ambil masa lama pun. Okey, kita sambung siapa lagi tak panggil tak? Husnina. Kepentingan menjaga ketenteraman awam dan maruah diri. Menjaga ketenteraman awam. Yang pertama, melahirkan persekitaran yang selamat agar dapat hidup dalam keadaan aman dan tentera. Yang kedua, mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat kerana saling mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Menjaga maruah diri. Yang pertama, menjamin kehormatan dan kesucian diri agar tidak dicemari dengan gangguan seksual. Yang kedua, membentuk tingkah laku yang baik kerana sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Okey, ni dia kepentingan. Maksudnya apa? Sebab apa pentingnya kita jaga ketenteraman awam? Sebab apa kena pentingnya jaga maruah diri? Kan? Sebab apa penting? Yang pertama, melahirkan persekitaran yang selamat agar dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Kan? Dia kalau orang tak buat jahat ni, kita duduk kat mana-mana pun. Kalau kita duduk kat rumah kita pun, kita kata dalam 1 bulan tu mungkin banyak rompakan. Agak-agak apa yang kita rasa? Kita akan rasa tak selamat. Kan kita kata, risaulah tak ada orang ramai rompak rumah kita pula. Kan? Sama lah juga. Malaysia ni kita kawal lah. Kalau kamu tahu, jenayah macam apa? Rogol. Rogol ni dia bukan sekadar maruah diri dah. Sebab rogol ni dia dah sakitkan orang. Antara yang tinggi kat dunia ni adalah India. Jenayah rogol yang tinggi. Kamu bayangkan budak-budak perempuan dia, apa dia punya mak ayah yang risau kepada anak perempuan dia. Okay, jadi apa? Dia jadi macam satu negara yang kurang selamat. Jadi kita tak mau macam tu lah. Sebab tu agama ni dia jaga, dia bagi keselamatan untuk semua orang. Kan? Jadi sebab tu lah ada hukuman dan sebagainya lah. Okay?
Yang kedua, mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat kerana saling mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Ini lebih kurang lah Ustaz sebut ni. Okey, yang seterusnya sebelah dia, menjaga maruah diri. Okey, menjamin kehormatan dan kesucian diri agar tidak dicemari dengan gangguan seksual. Dia kadang-kadang dia memanglah dua-dua sebab tu ada. Orang lelaki jahat tu satu hal. Tapi satu lagi kita tak boleh lari juga, orang perempuan yang suka tayang tadi. Dia bila dia tayang, dia merangsang. Kan? Dia berbeza dengan mahram. Kita duduk rumah kan dengan mak, anak perempuan, kan dia lain. Dia Allah Taala menjadikan macam itulah fitrah kita ni. Kita tak ada perasaan. Kita sayang je mak ayah kita, mak kita kan. Dia tak ada perasaan lain kan. Tetapi berbeza bila dengan orang lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi ni, kalau orang lelaki yang baik, apalah dia tengok dia biar macam tu je lah. Dia tak kacau. Tapi kalau lelaki yang jahat, bila dia tengok terbuka aurat, dia benda tu dia merangsang diri dia. Sebab tu agama suruh buat dua-dua lah. Tutup dan juga rendahkan pandangan. Kan, tutup aurat dalam masa yang sama, kena juga kita rendahkan pandangan. Kan. Okay, yang kedua pada membentuk tingkah laku yang baik kerana sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Kan, sebab tu jadi orang perempuan kena apa? Kita dah lebih sikit lah. Bukanlah orang lelaki tak ada aurat, orang lelaki ada. Tapi orang lelaki ni, dia aurat dia ringan sebab dia tak sama. Allah Ta'ala fitrah, jadikan fitrah manusia ni lelaki dan perempuan, cara dia lain. Kan? Orang lelaki dia pandang perempuan lain. Orang perempuan pandang lelaki juga lain. Kan? Jadi kita kena buat macam mana kan? Memang Allah Ta'ala jadikan macam tu. Jadi orang perempuan ni maruah diri dia lebih lagi lah. Aurat dia pun lebih. Kan? Ni bukanlah sebagai nak merendahkan dia. Ni sebagai apa? Kemuliaan untuk diri dia. Kan? Sebagai kemuliaan untuk diri dia. Untuk jaga maruah diri dia. Okay, terus langkah-langkah. Siapa lagi Ustaz tak panggil dia? Okay, Nurin. Salsabila. Ya. Ya, sambung. Langkah-langkah untuk menghindari perlakuan ganas dan kewajipan menjaga maruah diri. Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya berusaha untuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan perlakuan ganas dan wajib menjaga maruah diri. Antara langkah yang sesuai untuk diamalkan adalah menyediakan garis panduan etika pemakaian dan yang patut dipatuhi. Kedua, menguatkuasakan undang-undang terhadap perlakuan ganas. Yang ketiga, menyebarluaskan kempen-kempen berakhlak mulia dan menjaga maruah di media sosial. Okay. Yang ni dia maksudnya langkah-langkah untuk menghindari perlakuan ganas dan kewajipan menjaga maruah diri. Okay. Pertama, menyediakan garis panduan etika pemakaian yang patut dipatuhi. Kan? Zaman ni ada juga etika pemakaian yang tak sepatutnya. Kan? Contoh bila nak pergi kolam renang, tempat yang terbuka, pihak pemadaran kau ataupun orang tertentu yang memiliki kolam tu, dia letak syarat. Dia kata nak pakai, orang perempuan kena pakai bikini je. Orang lelaki pula kena pakai seluar ketat dia tu. Kan? Ni masalah jugalah sebenarnya. Kan? Nak berenang-berenang je lah, memanglah sepatutnya macam tu. Tapi masalahnya realiti dia kena apa? Dia pakaian tadi. Jadi kalau benda-benda tu dia nak ni boleh. Dia kena apa? Dia kena asingkan. Kan? Okay, hari ni lelaki nak mandi kolam, esok pula perempuan. Kadang-kadang benda ni penting tau untuk kefahaman kita juga. Sebab mungkin kamu sendiri pun akan datang, kamu akan pegang jawatan besar. Kamu sendiri mungkin ada apa boleh uruskan benda-benda ni. Jadi bila kita belajar kita tahu, jadi kita buatlah hari-hari dia. Jadi orang perempuan dia mandi sama mereka je, tak apalah nak pakai bikini pun. Kan? Sebab aurat sesama perempuan ni dia ringan sikit. Sama lah orang lelaki pun. Kan? Jadi benda-benda ni kadang-kadang nak kena ni juga. Kan? Etika ni maksudnya etika yang sepatutnya lah. Kan? Yang kedua, menguatkuasakan undang-undang terhadap pelakuan ganas. Ni semua adalah, kita ada vandalism, ada undang-undang vandalism, ada benda-benda yang berkaitan ni lah. Macam-macam lah. Apa? Kita kata meragut kan. Pelakuan ganas juga tu, meragut tu. Dia bukan sekadar dia rompak, dia ada juga mencederakan orang. Kan? Sebab dia tarik
rantai mah makcik tu jatuh daripada motor, masuk dalam longkang kan, luka, cedera. Ni benda ni dia sama juga. Jadi ada undang-undang lah. Yang ketiga, menyebar luaskan kempen-kempen berakhlak mulia dan menjaga maruah di media sosial. Okey. Jadi ini peranan kita sama-sama lah. Jadi dia sebenarnya media sosial ni dia boleh dapat dua-dua. Boleh dapat dosa, boleh dapat juga pahala. Ya Allah, ada budak menyanyi pula kat sini. Oi. Habis datang. Astagfirullahalazim. Jadi kita pun kalau boleh dalam Facebook, kalau kamu yang muda-muda ni kan selalu aktif, kita post yang baik-baik lah kan, share dalam WhatsApp, share yang baik-baik, janganlah share orang buka aurat, share yang tak baik, kita dapat dosa, senang-senang je. Jadi kita pun sama lah kalau nak bubuh juga gambar kita, pastikan bubuh gambar itu tutup aurat elok kan, terutamanya budak anak-anak perempuan ni lah kan. Kalau boleh pun pastikan tudung kita bagi lebih daripada paras dada kan. Ustaz tidaklah mengharapkan kamu boleh pakai labuh macam tudung sekolah tu. Kalau boleh macam tu lagi bagus lah kan. Tapi kalau tak boleh pun tak apa, tudung segi pun tak apa, belilah labuh sikit. Bagi beza kita dengan kelas-kelas lain. Sebab kita ni kelas aliran agama. Kita ni bila kamu ni, kalau kamu nak tahu kan, budak-budak lain segi pada kelas makasih ni kan. Sebab itulah Ustaz mengharapkan kelas kita ni bukan sekadar bab tutup aurat ni lah. Maksudnya bab kelas pun kan, kalau boleh, kalau cikgu buat kelas jangan kamu tak masuk kan. Sebab apa? Sebab orang kata, budak kasih tu, budak yang tu tak masuk kelas, ni tak masuk kelas. Ustaz kalau boleh Ustaz tak mau kan. Tapi Ustaz Beletak ni pun hak yang selalu masuk je ni ada kan. Hak tak masuk tu kadang-kadang selalu, dua orang selalu terlepas kan. Kalau ada sebab tu tak apalah. Tapi kalau yang tak bersebab ni kan. Jadi sebab apa kelas 5 kasir ni, Ustaz pula guru kelas kamu. Ustaz nak mengharapkan orang selalu bagi apa? Bagi feedback yang baik lah untuk kelas 5 kasir ni. Tambah Ustaz pula jadi guru kelas. Jadi Ustaz mengharapkan kita apa, sepanjang setahun ni sampailah kamu periksa kan, cubalah kamu ikuti kelas cikgu buat kelas. Kalau boleh masuk, cikgu bagi kerja, bagi buat kan, hantar kalau cikgu suruh hantar, kamu hantar kan. Sebab apa? Sebab dia memang image kan, dia budak kelas aliran agama ni memang macam tu kan. Dia bukan ustaz-ustazah je, dia kan jadi contoh. Kan kamu macam kamu pun, kamu dah separuh dari ustaz-ustazah dah. Sebab kamu belajar agama lebih daripada orang lain. Sebab kamu kelas aliran agama. Okey. Lepas tu ada lagi tak? Habis dah? Oh, habis dah. Habis dah tajuk pada hari ni. Okey, ada soalan tak apa-apa? Sebelum kita nak buat quiz sikit. Elok ni 11-4 minit lah. Ada soalan apa-apa nak tanya? Syakira ada soalan? Saya ada soalan. Boleh. Untuk Johan quiz lagi, dapat makan dekat kantin nanti kan? Boleh, tak ada masalah. Apa dia nak bagi? Jangan. Lagi soalan lain, itu bukan soalan. Soalan ke tu? Soalan nanti saya tanya. Boleh. Ni kan terkelim ke Ustaz? Boleh, ada soalan? Tak ada Okey, tak ada, kita quiz lah Ustaz. Okey, quiz. Saya ambil link dalam tu lah. Link ambil dalam chat kita lah. Ustaz copy link. Okey. Paste. Oh, mic Wani problem lah. Tak apalah, yang penting Wani boleh dengar, tak apa dah. Okey, Ustaz dah hantar link dalam tu chat. Boleh tekan link. Kita ada apa ni? Kita ada 9 ke? Bagi ada 9 orang lah boleh masuk. Cuba masuk ke? Apa ni tak boleh kot dah sebab line. Amni boleh ni? Amni okey Amni line okey dah kot? Okey, dah 3 orang. Aida, Salsabila, Syakir. Oh, Syakir laju ni memang nak menang, semangat nak menang bah. Akil. Berapa dah? 3, 6, 7. 2 orang lagi. Amni okey dah. Line okey dah Amni. Itulah orang. Seorang lagi.
Okay, Nurin, Aida, Sasabila. Siapa? Oh, Wani. Wani tahu lah. Wani live okey tak Wani? Wani boleh masuk tak? Kita tunggu Wani seorang lagi. Wani boleh masuk tak Wani? Ya Allah, sepak. Ada meja. Buahlah adik. Dah boleh. Wani macam mana ni? Wani nak masuk tak? Boleh masuk tak Wani? Wani tulis lancet lah nak ni, nak beritahu apa. Saya tak dapat link. Syakir hantar lah. Syakir hantar dah. Ya. Aduh. Oh, boleh dah. Mana? Okay, get ready. 1, 2, 3.
buat ayah. Mana ayah? Ni lah. Tu. Atas tu hutang tu. Sayang tu. Bye. Bye. Okay, berjaya. Siapa ni? Wani, Akil, Alia. Wah, banyaknya. Semua mana? 100. Weh, semua mustard. Okay, tengok. Dia. Nanti saya lagi pakai check lah siapa salah betul ni. Ya Allah, masa turun tak? Saya dia. Okey. Habis kelas kita pada pagi ni. Okey, esok kita buat kelas. Hari minggu depan, hari apa? Hari Isnin ke kelas kita tak? Hari Isnin tu kita tak buat kelas lah. Jadi kamu siapkanlah nota dengan modul yang hari ni, tajuk hari ni dengan tajuk esok. Untuk hari Isnin tu. Jadi hari kita buat kelas pula hari Rabu pula lah. Boleh? Dengar tak? Boleh Ustaz? Boleh lah. Okay, nanti apa-apa boleh tanya Ustaz dalam grup lah. Lepas tu Syakir kamu Ustaz nak minta tolong kamu. Nanti hari ni lah bila-bila lah kamu free lagi, kamu senarai ni tajuk apa yang kita tak ajak lagi. Kamu tanya kawan semua. Jadi kalau Syakir tulis salah tu pakat-pakat betul lah. Tajuk apa yang kita belum belajar lagi. Mana? Okay boleh. Okay, tak asal sekali lah untuk pagi ni. Okay. Okay Ustaz boleh. Tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.